Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, kata dia, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, faqala ya Rasulullah uqatil wa uslim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslim summa qatil, summa fa aslam, summa qatala fa qutila. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujra katsira, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Al-Barra radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari seorang laki-laki yang memakai topeng besi datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada satu orang, dia pakai topeng besi. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, faqala, dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, uqatil wa uslim. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi berperang. Lepas tu aku nak masuk Islam. Maknanya laki-laki ni tidak Islam lagi masa tu. Tak macam mana dia bersemangat, tak macam mana dia rasa dia nak kena pergi perang sangat dah. Maka dia jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah uqatil, wahai Rasulullah, aku nak pergi perang lah ni. Lepas tu wa uslim, baru aku nak masuk Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata aslim summa qatil. Nabi kata tak betul, cara hang tu tak betul. Nabi kata aslim, masuk Islam dulu, summa qatil, lepas tu baru pergi perang. Tuan-tuan, hadis ni nak bagi tahu dekat kita pentingnya Islam ni. Kalau kita tidak ada Islam, kita buat benda banyak mana pun Allah tak nilai kerja kita. Hadis ni nak bagi tahu kepada kita bahawa Islam itu amat penting. Masuk Islam, menjadi orang Islam, menjaga Islam, itu amat penting. Lebih penting daripada segala-gala benda yang lain. Bila sahabat ni jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak pergi berperang, habis perang baru aku nak masuk Islam. Nabi kata, dah. Senarai keutamaan kamu ni, senarai prioriti kamu ni tak betul. Kamu kena betul Islam dulu. Aslim, masuk Islam dulu, summa qatil. Lepas tu nak pergi perang, pergi. Summa fa aslama, summa qatala fa qutila. Kata Al-Barra dalam hadis ini, bila Nabi nasihat dia begitu, maka dia ikut nasihat Nabi. Fa'aslama, maka dia masuk Islam. Summa qatala, lepas masuk Islam terus pergi berperang.
Faqutila, dalam peperangan itu dia terbunuh. Berita dia mati di dalam medan perang disampaikan kepada Nabi SAW. Faqala Nabi SAW, bila sampai berita tentang kematian dia kepada Nabi, Nabi bersabda. Nabi kata, amila qalilan wa ujira kathira. Nabi kata, ini satu orang manusia, amalnya sedikit sahaja, tetapi balasan yang Allah sedia kepada dia banyak sekali. Amalan dia sikit aja, baru masuk Islam. Bila masuk Islam, baru kira. Amalan yang dia buat, baru kira. Kalau sebelum tu, dia buat baik banyak mana pun, kerana dia tidak Islam, tidak ada pahala. Dia ni baru masuk Islam, sebaik-baik sahaja masuk Islam, pergi berperang. Dalam peperangan, mati syahid dalam peperangan itu. Nabi kata, ini satu contoh manusia, amila qalilan. Dia buat amal sikit aja. Daripada tarikh keislaman dia, daripada tarikh dia masuk Islam, dia cuma buat satu benda. Dia cuma pergi berperang sekali aja. Maka dia ni amila qalilan, amal dia sikit saja, wa ujira kathiran, tetapi diberikan pahala kepada dia banyak sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama sekali, Islam ini amat penting. Menjadi orang Islam itu amat penting. Mempertahankan Islam lagi penting. Menjaga diri kita walau mati sekalipun atas Islam amat-amat penting. Maka dengan kerana itu, peperangan pada zaman Nabi SAW adalah perkara yang penting. Kerana peperangan itu untuk menjamin Islam terus hidup di atas muka bumi ini. Itu sebab kalau kita tengok kisah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Nabi. Ka'ab bin Malik ketika berlakunya perang Tabuk, dia tak ikut sama. Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang Tabuk bukan kerana dia takut. Bukan kerana Ka'ab bin Malik ini bimbang kalau dia mati. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak ikut serta dalam perang Tabuk kerana dia ni dengan perangai dia, dengan tabiat dia, dia satu orang yang suka berlengah-lengah. Ni perangai Ka'ab bin Malik, jenis relax. Tak kalut. Jenis semua benda buat mudah. Maka apabila rombongan Nabi SAW dengan tentera-tentera Islam nak turun dalam peperangan Tabuk, Ka'ab bin Malik masih duk relax lagi, tak bersiap lagi, tak bersedia apa lagi. Sebaik-baik saja selesai sembahyang subuh, Nabi dan sahabat-sahabat yang nak pergi dalam perang Tabuk semua dah bertolak dah, baru Ka'ab bin Malik sedar bahawa dia sudah ditinggalkan oleh rombongan Nabi. Nabi SAW pula apabila sampai di Tabuk, bila dah berkemah, dah duduk di situ, sahabat semua dah ada, Nabi beralih tengok, nampak Ka'ab bin Malik tak ada. Nabi dia kenal. Nabi ni setiap orang sahabat dia kenal. Kalau sahabat ni ada pun Nabi tahu, kalau tak ada pun Nabi tahu. Kalau tak ada, Nabi nanti tanya mana pergi sahabat ni. Nabi kenal. Macam mana kita kenal, duk tengok muka duk main selalu kita kenal. Malam ni banyak muka dah kita tak pernah tengok main. Kita kenal. Kalau nak tengok kok ada calang lebam tang mana ke apa. Nabi SAW dia kenal. Bila perhati tengok sahabat-sahabat dia semua ada ni, dia rasa Ka'ab bin Malik tak ada. Maka Nabi kata, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Nabi kata, mana dia Ka'ab bin Malik ni? Apa dia buat? Mana dia pergi? Hari ni aku tak nampak dia. Seorang sahabat daripada Bani Salamah. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang tu, ada seorang sahabat dia ni daripada Bani Salamah. Dia kata, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik tak ada sama dengan kita hari ni. Dia terhalang kerana selimutnya. Nampak? Racun lah. Tu jawapan tu racun. Sahabat Nabi pun buat racun dalam poket juga. Nak boh juga dekat kawan tu.
Nabi tanya, Ka'ab mana? Nabi tanya, bangkit hamba Allah ni. Dia kata, ya Rasulullah, habasahu Burdah. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik ni tak ada. Dia ni terhalang oleh selimutnya. Maksudnya masa kita bertolak tadi lepas subuh tak bangkit lagi dia ni. Dia tak ikut kita dalam perang ni kerana dia ni jenis tak bangkit subuh. Nampak? Ada hak jenis macam ni ada. Dia dengar kata kita kena. Ada juga yang kata, dia kata patut mau kena lama dah. Ada. Hak semayang hajat pun ramai. Hak baca Yasin minta dekat Tuhan yang tu pun ramai. Kan? Hak kata pada muka pun ramai. Apalah hebatnya kita yang hidup zaman lah ni. Zaman Nabi dulu pun ada. Bila Nabi tanya mana Ka'ab bin Malik, jawab ni. Jawab. Dia kata, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ni tak mai, pasal duduk tidur lagi. Bila dia ni kata macam tu, Muaz bin Jabal, sahabat Nabi bangkit berdiri. Dia kata, bi'sa ma qulta. Sungguh kotor apa yang kamu kata. Ini. Bila dia dengar kawan ni kata, dia ni tak main pasal apa, saya tak bangkit tidur lagi. Muaz bin Jabal bangkit, dia kata, bi'sa ma qulta. Amat cemar, amat huduk apa yang kamu kata. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairah. Tengok ni, orang beriman punya pula macam mana. Muaz bin Jabal, bila dia dengar, dia kata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairah. Kalau nak bercakap tentang Ka'ab bin Malik, aku nak bagi tahu kepada kamu ya Rasulullah, kami tak kenal Ka'ab bin Malik ni, kami tidak kenal dia, melainkan dia ni orang baik. Kalau hari ni dia tak ada sama dengan kita di dalam perang Tabuk ini, kalau dia tak ada, makna dia ada masalah. Kalau kita nak ingat kata dia ni jenis saja tak mau main, kalau kita duk ingat dia ni takut, kalau kita ni duk ingat macam-macam dekat dia, dia bukan orang dia. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira. Aku tak tahu melainkan Ka'ab bin Malik ni, melainkan dia adalah orang yang baik-baik. Aku tahu dia ni orang baik. Defend. Ada masjid. Ya, ini selingan lah pasal ramai nak dengar perintah macam ni. Kena sebut juga sikit. Ada masjid jadi bergaduh. Sebahagian ajak mai kita buat sembahyang hajat, kesian ustaz kita kena. Hak duk pergi masjid setiap malam juga. Dia kata apa nak sembahyang hajat apa? Dia salah biar dia. Jadi bergaduh. Gaduh sikit lah, tak ada apa gaduh, tengkang apa itu dah tak mau sudah kami nak buat. Jadi lebih tu saja abang bila ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan semua orang suka kat dia. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, manusia yang Allah paling cinta, Allah paling kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada orang tak suka ke dia? Apa tak kitanya? Ya. Selesai perang Tabuk, Nabi SAW balik ke Madinah. Nabi menjadi kebiasaan dia bila dia balik daripada Madinah. Bila dia balik daripada satu-satu musafir yang jauh, bila Nabi sampai saja di Madinah, Nabi akan pergi ke masjid, Nabi akan semayang sunat. Semayang sunat dulu 2 rakaat di masjid. Ini kebiasaan Nabi. Dalam hadisnya dia kata, wa kana iza qadima min safar bada'a bil masjid fa raka'a fihi raka'atain. Ini kebiasaan Nabi. Dia pergi musafir mana pun, kalau dia keluar daripada Madinah pada satu perjalanan yang melebihi 2 marhalah, apabila dia pergi musafir, sama ada atas tujuan peperangan ataupun atas tujuan ziarah ataupun ke mana juga, Nabi balik daripada perjalanan jauh, Nabi sampai saja bada'a bil masjid, Nabi akan singgah masjid dulu sebelum balik rumah. Ini sunnah. Kalau kita nak buat, amat baik tuan-tuan, amat baik. Nabi singgah di masjid, bada'a bil masjid fa raka'a fihi raka'atain. Nabi semayang sunat 2 rakaat. Maka balik daripada perang Tabuk,
Nabi singgah di masjid, Nabi semayang 2 rakaat. Bila habis saja Nabi semayang 2 rakaat, ada 80 orang duk queue nak jumpa Nabi. 80 orang ni adalah orang yang tergelincang, tak ikut serta dalam perang Tabuk. 80 orang, termasuk Ka'ab bin Malik. Masing-masing duk queue, tunggu Nabi habis semayang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Seorang-seorang mai jumpa Nabi, mai bagi alasan pasal apa dia tak ikut serta dalam perang. Kerana sahabat semua tahu peperangan pada masa itu amat penting, kerana peperangan itu nak memastikan kesinambungan Islam. Islam yang kita terima hari ini adalah Islam yang didirikan, yang dibina di atas titisan darah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Seorang jumpa Nabi, semua duk bagi alasan. Tiba giliran Ka'ab bin Malik. Bila sampai dekat dia, kata Ka'ab bin Malik, falamma sallamtu tabassumal mughdah. Ka'ab bin Malik tunggu last sekali. Dia biar dia nombor 80. Dah orang semua clear dah. Dia sampai depan Nabi. Falamma sallamtu. Apabila aku bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tabassama. Dia kata Nabi senyum kat dia. Tabassumal mughdah. Dia kata tapi senyum Nabi itu senyum marah. Dia kata. Boleh kenal. Aku bagi salam dekat Nabi. Nabi jawab salam aku. Nabi senyum. Tapi aku tahu senyum Nabi ni senyum marah dekat aku. Nabi tanya dia. Maka jawab Ka'ab bin Malik. Dia kata, ya Rasulullah, aku akan cakap yang benar. Aku tidak akan bohong kamu. Aku akan cakap yang benar kerana aku takut Allah. Dia kata. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma kana li uzrun. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, aku tak pergi perang ni, sebenarnya aku tak ada uzur apa. Terus terang cakap, tak mau bohong apa. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma kana li uzrun. Aku tak ada uzur apa yang tak pergi perang ni. Betul-betul begitu. Wallahi ma kuntu qat aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, tidak pernah aku rasa sehat, aku rasa kuat, aku rasa lapang macam ni, melainkan ketika aku tak pergi perang sama dengan kamu. Aku betul-betul sehat, aku betul-betul lapang, aku betul-betul kuat, tapi saja aku tak pergi perang dengan kamu. Semata-mata kerana kelalaian aku. Aku teralik, aku tak ada nak bersiap, dan pasukan tentera sudah meninggalkan aku. Aku tak ada sakit apa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar penjelasan dia, Nabi kata, amma hadza faqad sadaq. Nabi kata, wahai Ka'ab, betulkah apa yang kamu bagi tahu aku ni? Kamu tidak ikut aku pergi berperang sedangkan kamu tidak ada uzur apa-apa. Betulkah yang kamu bagi tahu aku ni? Dia kata, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Aku tak bohong kamu. Nabi kata, faqum hatta yaqdiyallahu fik. Nabi kata, lah ni kamu bangun, kamu pergi balik. Aku tak mau jumpa kamu sehinggalah Allah putuskan hukuman kepada kamu. Pergi balik, Nabi kata. Kecil hati dah tuan-tuan. Dalam waktu kita memerlukan tenaga untuk buat kerja untuk Islam, ada orang cuai. Kerana kecuaian dia, maka tenaga tak cukup untuk turun pergi berperang. Kecil hati dah. Kecil hati. Orang lain boleh sacrifice, boleh korban masa, boleh korban RM2, boleh korban keluarga, boleh korban segala-galanya untuk agama, untuk Islam. Hang buat mudah. Dengan kerana buat mudah, kami turun dengan bilangan tentera yang kecil. Nabi kecil hati. Maka Nabi kata kat dia, faqum, hang bangkitlah ni. Hatta yaqdiyallahu fik. Aku tak mau jumpa sehinggalah Allah putuskan hukuman untuk hang. Nabi kata. Bila keluar Ka'ab bin Malik ini, Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat semua. Nabi kata, jangan ada siapa di kalangan kamu semua yang berurusan dengan Ka'ab bin Malik dalam tempoh Tuhan nak bagi keputusan dekat dia ni. Maka semua sahabat Nabi tidak bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Arahan Nabi.
Ka'ab ditanya apa pun, mereka diam. Kalau boleh, mereka nak pergi ke Lembang. Mereka tak mau cakap dengan dia. Pasal Nabi pesan dah, putuskan segala hubungan dengan Ka'ab bin Malik ni. Dia tak boleh duduk di rumah. Nabi tunjuk tak suka dekat dia. Nabi arah sahabat-sahabat semua supaya tidak suka kepada dia. Dia tak boleh duduk di rumah. Dia pergi cari Nabi. Bila dia sampai depan Nabi, dia tengok muka Nabi. Nabi pelari muka. Nabi tak mau tengok dia. Ini cerita adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia sampai depan Nabi, dia tengok Nabi. Nabi beralih muka tengok ke lain. Nabi tak mau tengok dia. Bahkan Ka'ab bin Malik bagi salam dekat Nabi. Nabi tidak jawab salam dia. Tuan-tuan, tak usah kata Nabi lah. Kita duduk dalam kampung ni, kita jumpa Tok Imam, kita bagi salam. Tok Imam tak jawab salam kita. Tuan-tuan rasa macam mana? Sakit demam, lorak esok ni, mati, kenduri kenara, kita nak pergi minta tolong dia, kita nak pergi menghadap dia. Tiba-tiba kita jumpa dia, dia beralih muka pergi ke lain, tak mau tengok kita. Tuan-tuan rasa macam mana? Ka'ab bin Malik bukan Tok Imam masjid kampung dia. Nabi yang menjadi ikutan semua orang yang hidup pada zaman dia. Nabi tidak mau tengok muka dia. Nabi alih muka ke lain. Nabi tidak mau jawab salam dia. Cukup 40 hari. Nabi tidak bercakap dengan dia. Sahabat-sahabat Nabi tidak bercakap dengan dia. Cukup 40 hari. Nabi panggil bini dia. Nabi pesan pula dekat isteri Ka'ab bin Malik ini. Jangan kamu dekati suami kamu. Oh, karut lagi. 40 hari cukup-cukup. Nabi panggil isteri dia. Kamu jangan dekati suami kamu. Setelah 50 hari. Selepas 40 hari itu tambah lagi 10 hari. Setelah 50 hari putus hubungan dengan dia, Allah turunkan surah Taubah ayat 117 sampai 119. Allah turunkan surah Taubah ayat 117, 119. Surah itu dinamakan surah Taubah ataupun dipanggil surah Bara'ah kerana mengambil sempena cerita Ka'ab bin Malik ini. Itu dia. Tuan-tuan, besar di sisi Allah, tidak mau ikut berjihad, ini soal besar. Tidak tunjuk sayang kepada Islam, ini soal besar. Takut menghadapi risiko atas nama Islam, ini soal besar. Orang Islam tidak boleh ada sikap macam tu. Maka Allah waktu turun ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar allazina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Allah waktu turun ayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi, orang muhajirin, orang ansar dan orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam waktu kesulitan. Bila turun ayat tu, Nabi faham bahawa ayat ni Allah nak jelaskan bahawa Ka'ab bin Malik ni waktu sama-sama hijrah dulu dia sama dengan Nabi. Waktu susah dulu dia sama dengan Nabi. Cuma sekali dalam kes perang Tabuk. Bukan saja ta'afi, kerana kecuaian dia tak ikut serta sama dengan Nabi. Laqad taballah, Allah sudah terima taubat dia. Ayat ini turun sebaik-baik sahaja Nabi SAW selesai sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh Allah turun ayat ni. Bila Nabi SAW terima ayat ni, cepat-cepat Nabi panggil sahabat yang ada di belakang Nabi. Nabi kata, cepat kamu pergi ke rumah Ka'ab bin Malik. Aku nak jumpa dia lah ni juga. Tuan-tuan, Nabi dia kalau marah orang kerana Allah. Nabi kalau dia sayang orang kerana Allah. Nabi tidak marah dan tidak sayang kepada orang kerana lain daripada Allah. Kalau orang buat naya ke dia, tak apa, dia boleh terima. Tapi jangan orang tu kata apa-apa dekat Allah, dia tak boleh dengar. Ini Nabi SAW. Nabi suruh sahabat dia, cepat-cepat kamu pergi rumah Ka'ab bin Malik, bagi tahu dekat dia, sudah turun ayat, Allah sudah ampunkan dosa dia, panggil dia, aku nak jumpa dia lah ni. Sahabat Nabi bila dengar macam tu, lari ke rumah Ka'ab bin Malik ini. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Daripada jauh lagi duk riadah, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. 3 kali. Wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Kata Ka'ab bin Malik,
fakharartu sajidan. Dia duduk dalam rumah ni, dengar sahabat mai duduk ria, wahai Ka'ab bergembiralah, wahai Ka'ab bergembiralah. Dia kata fakharartu sajidan, aku tahu dah berita baik tentu dah mai dekat aku, cepat-cepat sujud syukur. Ini orang Islam, tuan-tuan. Dengar kata dibebaskan, sujud syukur. Alhamdulillah. Macam tu. Kan? Sujud syukur. Siapa lagi kita nak boleh terima kasih kalau tidak Allah? Dia ni dengar sahabat mai, ya Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, abshir, bergembiralah. Dia dengar kata bergembiralah tu, tahulah. Fakharartu sajidan, aku sujud terus. Wa araftu anna qad jaa faraj. Maka aku sudah tahu sesungguhnya kelapangan sudah mai kepada aku. Seronoknya Ka'ab bin Malik ini, seronok, terus lari pergi jumpa Nabi, ayak mata berlenang. Bila sampai depan Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku sedekahkan semua harta aku untuk Allah dan Rasul. Ya. Wahai Rasulullah, aku sedekahkan semua harta yang ada dekat aku ni, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Nabi dengar macam tu, faqala Nabi SAW. Nabi kata, amsik ba'da malik fahuwa khairun lak. Nabi kata, sebahagian daripada harta itu kamu simpan. Sebahagian sahaja kalau kamu nak infak pada jalan Allah. Kerana menyimpan sebahagian itu, fahuwa khairun lak. Itu baik bagi kamu. Kerana itu nak sara keluarga kamu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena dengar benda-benda macam ni. Bila kita dengar benda-benda macam ni, dan kita boleh nampak. Yang pertama, Islam ni cukup mahal. Di sisi Tuhan cukup mahal. Sahabat-sahabat Nabi beli Islam dengan darah. Sahabat Nabi beli Islam dengan darah. Kita hari ni beli Islam dengan peluh. Tak terbit darah atas nama Islam. Peluh saja. Peluh. Pasal apa? Pasal ramai. Malam ni hangat sikit peluh. Tak ada apa. Nak banding kita dengan para sahabat Nabi bukan bandingan dia. Tapi buatlah yang terdaya untuk Islam. Kerana yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ada ganjaran disediakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 215. Muka surat 215. Kita masuk tajuk baru, dia kata bab ma jaa fi husnil khuluq. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Tengok satu tajuk malam ni, betapa Islam menekankan tentang akhlak mulia. Islam mahu orang Islam ni akhlak mulia. Walau dalam apa keadaan sekalipun, akhlak mesti dijaga. Akhlak mesti dipelihara. Akhlak, Nabi SAW kata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara urusan penting yang aku bawa ialah menyempurnakan akhlak yang terpuji. Agenda utama Nabi ialah mengajak orang Islam supaya orang Islam ini ada akhlak yang terpuji. Ketahuilah saudaraku, elok perangai itu satu sifat yang dipuji pada syarak. Perangai kalau baik, kalau elok, Allah cukup suka. Maka yang dikatakan elok perangai itu ialah seperti ada bersifat beradab sopan dan santun, tiada membesarkan diri dan tidak riak dan tidak lekeh marah. Di antara yang dikatakan adab yang baik, akhlak yang baik itu ialah kita ni hendaklah jadikan diri kita orang yang ada adab. Maknanya orang yang ada adab itu ialah orang yang tidak besar diri, tak berasa kita besar. Orang yang beradab itu ialah orang yang tidak riak, tidak menunjuk-nunjuk. Orang yang ada adab itu ialah orang yang tidak lekas marah. Kalau dia nak marah, kerana Allah. Kalau kerana orang buat nanya dia dan sebagainya, pergi duk marah tak tentu punca, ini tidak ada akhlak. Itu maksud dia. Tidak perampus. Perampus ni perongai lah. Tak perongai. Orang yang akhlak baik ialah orang yang tidak perongai. Tidak congkak.
Congkak maksudnya tidak sombong. Tidak dengki dan tidak hasad. Tak ada nak dengki, nak hasad, nak iri hati, nak apa dekat orang, tak ada. Hati bersih. Dengan orang, hati bersih. Tak ada ingat dia ni aku sakit hati, tengok kat dia. Kita buat apa-apa, fikir nak buat naik ke orang. Tak ada. Sifat macam tu tak ada dalam diri dia. Tidak khianat. Tak ada pasal-pasal. Pergi duk sakit hati ke orang tu, sakit hati saja tak apa. Pergi duk buat khianat, buat naik ke orang pula. Tidak penipu. Sebaliknya ada sifat malu. Ada menyempurnakan janji. Ada lemah lembut kelakuannya. Dan lainnya daripada perangai yang elok-elok. Ini dipanggil orang yang mempunyai akhlak yang terpuji. Yang ni semua kita tahu tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita nak buat tak boleh. Siapa yang tak tahu kata cakap bohong ni tak bagus. Tapi nak jaga diri supaya tak bohong ni tak boleh. Dia gaduh nak bohong. Cakap dalam sehari ni kalau dijemlahkan cakap betul ni berapa minit aja. Hak lain pembohong. Dekat bini pembohong, dekat anak-anak pembohong, dekat kawan pejabat pembohong, dekat orang kampung pembohong, cakap bohong. Walhal tahu kata cakap bohong ni tak bagus, tapi bohong. Kita susah, kita nak buat diri kita jadi orang yang ada akhlak, susah. Begitu. Maka siapa-siapa yang bersifat elok perangai itu, bertuahlah ia. Kerana dengan elok perangai itu menjadi berat timbangannya di hari akhirat esok. Itu dia. Bukan kecil. Dia punya balasannya. Kalau kita boleh jadikan diri kita ni orang yang akhlak baik, perangai elok dan sebagainya, balasan dia apa? Hari akhirat esok, waktu ditimbang amalan kita, Nabi SAW kata, nak janji lain tak boleh. Tetapi, janji yang dapat kepada orang akhlak baik ni, timbangan amal dia akan berat belah kebaikan. Begitu. Demikianlah tersebut dalam hadis. Seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, An Abi Darda radhiyallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada daripada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat itu melainkan perangai yang elok. Itu dia. Di antara benda yang boleh membantu bila amal kita ditimbang berat belah baik, di antara benda yang boleh membantu beratkan timbangan belah kebaikan ni ialah perangai elok. Dah kita dengar hadis ni, apa yang kita perlu buat ialah jaga akhlak kita bagi elok. Hidup kenat ke orang tak boleh. Orang mengajak agama elok-elok pergi buat kenat. Ada ke satu pasal? Bukan kita samun harta siapa pun. Bukan kita cabul anak darah siapa pun. Tak ada apa pun. Mengajak agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata, wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala benci ia akan orang yang pelucah lagi pencarut. Bukan cakap Tuhan marah, Tuhan benci kepada orang hak jenis pelucah dan pencarut. Bercakap kotong, suka sebut benda yang lucah-lucah, yang kotong-kotong. Bercakap aja je. Terkejut sikit, latah mencarut. Nak maki orang, nak marah orang, mencarut. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah dan Anas bin Malik dan Usamah bin Syarik, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ini hadis sahih. Masalah elok perangai itu menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di hari akhirat. Ini pula dia nak beritahu orang yang perangai elok di hari akhirat itu Allah angkat darjat dia bagi tinggi. Demikianlah kata yang tersebut di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bahawasanya seorang hamba Allah itu sampai ia dengan sebab elok perangainya akan yang besar daripada darjat-darjat di hari akhirat. Itu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata,
Orang-orang yang akhlaknya elok masa di atas dunia, di hari akhirat itu Allah angkat derajat dia. Duduk pada derajat yang tinggi dan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semulia-mulia martabat. Sedangkan bahawasanya ia seorang yang dhaif ibadatnya. Itu dia. Walaupun dia ni di atas dunia, dari segi ibadat dia dhaif. Kalau orang dia rajin puasa sunat Isnin Khamis, tiap-tiap Isnin, tiap-tiap Khamis puasa sunat. Kalau orang ni di atas dunia dulu semayang sunat malam ni, Masya Allah, Allah yang mengetahui semayang sunat malam ni tak pernah tak bangkit malam. Dia ni semayang sunat malam ni nantilah 2 minggu ke seminggu, 2 minggu sekali baru bangkit semayang malam. Puasa sunat ni tunggulah sebulan baru ambil sehari puasa sunat. Dia ni dari segi ibadat dia dhaif sekali. Cuma kelebihan dia akhlak cukup baik. Kau nak maki hamun tak tentu sebab, dak sekali-kali. Kau nak bercakap, mencarut, lucuh, cakap huduh dan sebagainya, dak sekali-kali. Kau kata ingat nak buat khianat kat orang dan sebagainya, dak sekali-kali. Dia ni di atas dunia orang yang cukup menjaga soal-soal yang macam ni. Ibadat dia tak setara mana, tapi akhlaknya hebat sekali. Di hari akhirat itu, kata Nabi SAW, Allah bagi dekat dia derajat yang tinggi. Begitu. Dan sesungguhnya sampai ia dengan sebab huduh perangainya akan derajat di dalam neraka Jahannam. Dan ada pula orang Allah letak dalam neraka Jahannam semata-mata kerana perangai huduh. Walaupun ibadat dia kuat, sembahyang, puasa dan sebagainya cukup rajin buat, tapi perangai huduh. Tengok ke cakap maki hamun dan sebagainya, kata tengok-tengok dia puasa hari tu. Hari dia duk maki hamun orang, dimakinya pula bukan maki ahli maksiat, dimakinya orang-orang yang baik-baik. Dia maki tu bukan maki ahli maksiat. Ahli maksiat ni Allah pun cela. Ahli maksiat Allah cela. La'anallahu akila riba. Allah melaknat orang-orang yang makan riba. Orang yang buat kerja yang Allah larang ni bukan kata manusia boleh kata ke dia. Allah pun laknat dia. Dak ni, hak duk cerita kata duk caci maki duk dan sebagainya ni, duk caci, duk maki orang-orang yang baik-baik. Dia kata ketuk guru, dia kata dekat orang alim, dia kata dekat orang yang tak patut dia kata. Dia kata dekat orang-orang tu, kita dengar dia duk kata ni, kita nasihat dia. Apalah kamu ni duk kata dekat orang-orang yang macam ni semua. Dia kata aku kata ada pasal. Ingat apa, aku puasa ni hari ni. Ada orang macam tu. Aku puasa ni hari ni. Kalau puasa tak ada dah cakap macam tu. Dia kata aku kata kat dia ada pasal. Tuan-tuan, ramai dalam masyarakat kita lah ni dia tak betul, tapi dia rasa dia betul. Ini susah. Dia tak betul, memang tak betul, tapi dia duk kata dia betul. Jenuh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ramailah orang-orang yang macam ni ada melakukan ibadat dan sebagainya, tetapi oleh kerana akhlaknya keji dan akhlaknya cemar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dia di dalam neraka Jahannam. Dia kata. Masalah elok perangai itu ialah kemuliaan sampai turun temurun. Elok perangai ni adalah satu kemuliaan, dia kata. Sampai bila-bila pun orang akan sebut orang yang elok perangai ni. Orang akan sebut. Maka kemuliaan itu turun temurun, dia kata. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda ia bagi Abu Dzar, ya Abu Dzar, la aqla kat-tadbir wala wara'a kal-kaffi wala hasaba ka husnil khuluq. Itu dia. Nabi bagi pesan kepada Abu Dzar. Tuan-tuan, saya sebut banyak kali dah. Abu Dzar ini sahabat Nabi yang cukup hebat, tuan-tuan. Kita nak buat macam dia, tak terbuat. Abu Dzar Al-Ghifari, sejarah dia. Dia daripada qati'ut tariq, daripada kerja dia penyamun. Qati'ut tariq maksudnya orang yang duk samun barang dagangan tengah jalan ni. Qati'ut tariq. Bila ada rombongan dagangan nak bertolak daripada Syam, nak pergi ke mana, kata dia nanti duduk tengah jalan, dia nanti ambush di tengah jalan. Ni yang kata Abu Dzar Al-Ghifari, zaman dia sebelum jadi Islam, belum jadi sahabat Nabi. Dia penyamun di tengah jalan.
kenal dengan Nabi SAW, masuk Islam di tangan Nabi SAW, kemudian korban habis-habisan untuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Sampai pada hari dia wafat, pada hari dia mati, Abu Zar Al-Ghifari, pada hari dia mati, tak ada apa ke dia ni, melainkan ada sehelai jubah. Yang jubah itu kalau nak guna buat kapan tak lepas. Bila pakai tutup apa semua begitu begini, nampak kaki. Bila tarik turun ke bawah, nampak kepala. Nak kapan tak lepas dengan baju yang ada ke dia. Sehingga kan isteri menangis, turun pergi minta tolong orang. Orang tolong mai, bagi kain dan sebagainya untuk kapan mayat dia, Abu Zar Al-Ghifari. Dia pernah pergi bagi satu ceramah di satu tempat yang pada masa itu gubernur tempat itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pergi bagi ceramah. Dia bila bagi ceramah, orang yang dengar menangis. Abu Zar Al-Ghifari bila dia bagi ceramah, orang yang dengar ceramah dia tu menangis. Di antara yang menangis itu ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, katibul wahyi, seorang penulis wahyu Nabi. Muawiyah pergi dengar Abu Zar Al-Ghifari bercakap, Muawiyah menangis. Muawiyah balik ke istana dia tak boleh nak tidur. Dia panggil khadam dia, dia bagi duit 1000 dinar. Dia kata, kamu tolong pergi bagi dekat Abu Zar Al-Ghifari. Khadam ni pergi jumpa Abu Zar, bagi dekat Abu Zar duit 1000 dinar. Gubernur bagi dekat kamu. Esoknya apabila pagi, Muawiyah nak test balik. Betul ke dia ni? Dia panggil khadam dia balik. Dia kata, kamu pergi pula jumpa Abu Zar, minta balik duit aku yang 1000 dinar. Khadam ni pergi. Bila sampai dekat Abu Zar, apa Abu Zar kata? Dia kata, Allahu Akbar, aku minta maaf. Duit tu aku dah bahagi-bahagikan kepada orang miskin. Dia dapat duit 1000 dinar semalam. Orang bagi kat dia semalam lepas Aisyah. Dapat duit tu sebelum menjelang subuh. Malam tu dia tak tidur. Dia pergi cari orang susah. Bagi duit yang gubernur bagi ke dia. Tuan-tuan boleh buat macam tu? Saya kata, tuan-tuan, saya pun tak boleh. Abu Zar Al-Ghifari boleh. Ini sebab kita kena respect dia. Bercakap semua orang boleh. Nak buat macam tu, siapa yang boleh? Abu Zar Al-Ghifari boleh buat macam tu. Boleh. Khadam ni balik bagi tahu dekat Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, dia bagilah duit tu dekat orang semua. Muawiyah tak percaya. Kau pergi balik dekat dia, suruh dia kutip balik duit tu daripada orang yang dia bagi. Aku nak balik duit 1000 dinar tu. Saja Muawiyah nak test. Khadam ni pergi. Dia kata, tak apalah kalau macam tu, jom ikut dia pergi dekat orang-orang yang dia bagi semalam ni. Dia pergi minta tolong. Dia kata, nak kena ambil balik. Dia kata, pasal apa? Pasal orang yang bagi duit ni kat aku, dia nak balik duit ni. Dia kata, aku pun tak ada apa dah. Dapat, tak dapat penuh. Hak mana yang kata dah belanja dah tak apa semua. Hak bagi balik dekat khadam ni, dia bagi balik dekat gubernur. Aku minta maaf kerana aku dah bagi ke orang. Hak mana yang tak cukup, aku berhutang dengan dia. Aku akan bayar hutang tu. Muawiyah bin Abi Sufyan bila pasti benda ni, menangis dia. Ni Abu Zar Al-Ghifari. Nabi SAW pesan dekat Abu Zar Al-Ghifari. Kata dia, ya Abu Zar, la aqla kat tadbir. Wahai Abu Zar, tiada akal seperti tadbir pada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya. Maksud dia apa? Kadang-kadang Arab ni tuan-tuan, bila kita baca Arab tu kita faham, baca terjemah dia jadi tak faham pula dah. Ini begitu. Kan? Dia kata, ya Abu Zar, la aqla kat tadbir. Dia terjemah di bawah, dia kata, wahai Abu Zar, tiada akal seperti tadbir pada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya. Apa dia? Maksud dia, bahasa Arab ni tak boleh terjemah harfan dia harfin begitu. Ambil mafhum dia. Mafhum dia apa? Nabi kata, ya Abu Zar, la aqla kat tadbir. Wahai Abu Zar, tidak dianggap seseorang itu berakal, melainkan setelah dia reti mentadbir dan mengurus segala-galanya. Kalau dia ni satu orang yang boleh urus diri sendiri, boleh urus masa, boleh urus orang, boleh urus semua. Orang yang boleh mengurus dan mentadbir segala benda, ini orang berakal.
kalau dia tak reti nak tadbir, nak urus diri sendiri, dia orang tak ada akal. Itu maksud dia. Tidak dianggap orang tu orang yang berakal selagi mana dia tak boleh nak urus diri sendiri. Itu maksud dia. Faham tak? Kita main duduk ceramah, gedung ceramah kan. Orang pindah tengok rumah kita, bini pun tak pakai kelumbung. Yang duduk ceramah gedung-gedung ni. Dia bahasa hang lagi baik kata ceramah lah, balik duduk rumah lah. Pergi ceramah kat bini hang tu pakai kelumbung dulu. Anak urus keluarga pun tak boleh. La aqla. Orang yang macam ni dianggap orang tidak ada akal. Dia kata. Itu sebab Islam dia main dengan ayat apa? Dia kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada api neraka. Nampak? Step dia. Kita mau perkemah dulu. Takat mana boleh perkemah kita bagi elok dulu. Selesai diri kita, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita, yang duk tidur sekatil dengan kita, yang duk makan nasi seperiuk dengan kita. Yang ni mau atok bagi elok dulu. Lepas pada tu baru turun ayat, wahai Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, pi tolong bagi peringatan kepada adik-beradik yang terdekat. Baru mai adik-beradik, makcik, maklong, paklong kita apa semua pi atok depan ni dulu, lepas tu pi kepada orang ramai. Setelah kita buat kerja ni, kita cuba nak urus, ada satu dua orang dalam kumpulan adik-beradik kita yang bantah, yang ketegak, itu sunnatullah. Itu perkara biasa, sebab Nabi-Nabi pun ada diuji dengan adik-beradik yang ketegak ni. Tapi kalau semua, sampai habis semua keluarga kita, the whole family, semua pun kita tak boleh buat apa ni hang ni. Maka Nabi pesan kepada Abu Zar, ya Aba Zar, la aqla katadbir. Tidak dianggap orang tu berakal, orang ada akal. Selagi mana dia tak reti nak mengurus apa yang ada di depan dia. Masa dia kena pandai urus. Keluarga dia kena boleh urus. Diri dia sendiri, dia kena pandai urus dan sebagainya. Wala wara'a kal kaffi. Dia kata, dan tiada wara' seperti meninggalkan daripada segala yang haram. Dan jaga diri daripadanya. Apa pula dah maksud yang tu? Maksud dia kata wala wara'a kal kaffi, dan tidak dianggap seseorang itu wara' melainkan setelah dia boleh kontrol diri dia, tak buat benda yang haram. Kal kaffi, kaf maksud dia kontrol. Selagi mana dia tak boleh kontrol diri dia, dia tak boleh nak buat lain. Aku tak boleh buat yang tu. Pasal apa? Pasal yang tu haram. Dia kontrol diri dia, tak buat benda yang haram. Maka orang yang boleh kontrol diri, ini orang wara'. Nabi kata. Bukan orang hak mata nak kacau tu. Setengah orang dia kata, wara' semua dia ni kata. Macam mana orang kata dia wara'? Mata sampai tak tengok, tak nampak orang. Tu bukan wara', tu mengantuk. Yang tu mengantuk. Mata bukan ukuran wara'. Kecuali mata dia tak memandang benda-benda tak elok, itu ciri-ciri wara'. Tapi kalau mata lagu main mengaji duk pejam, tu bukan wara'. Itu warakah. Dia panggil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Nabi kata tidak dianggap orang itu wara' selagi mana dia tak boleh kontrol diri dia. Jangan buat benda haram. Dia boleh kontrol diri dia, jangan buat benda haram. Dia ada ciri-ciri wara'. Ni lambat orang abang ni. Dia kata kulim ada bagus ni boleh piang zong. Lepas tu duk hantuk kepala pijang masjid. Dia kata baru kemarin pergi bubur 70,000 dah. Hari ni dia pamerkan 70,000. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan sikit. Haduk main mengaji masjid ni. Bukan sikit. Hidup potong sekali. Jumpa aku pakai angkat tangan. Kenal tahu mana ni? Haduk belakang dengan depan tu kenal. Kenal di masjid Benang Temusuh. Cantik punya tempat yang kenal tu. Pi juga beratong montok. Orang habang dah. Dalam Islam, pelaburan kalau menjanjikan pulangan yang tetap, itu riba. Itu salah. Saya ada duit, tapi saya tak pandai meniaga. Tuan-tuan pandai meniaga, tapi tak ada duit. Maka kita boleh berfungsi untuk buat meniaga. Saya buat keluar modal bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan guna kepandaian tuan-tuan untuk pergi meniaga.
Kita buat agreement. Masa saya bagi modal, tuan-tuan nak pegang duit saya nak pergi meniaga, kita buat agreement. Untung esok 60-40. Kamu yang tolong meniaga ambil 60, saya yang buat keluar modal ambil 40. Kalau rugi, kita sama-sama tanggung. Kalau untung 100, hang ambil RM60, aku ambil RM40. Macam tu. Itu diluluskan oleh agama. Yang ni kita ada duit, kita ambil duit ribuh tahun tu, dia kata hampa tak usah risau, hampa tak usah fikir apa, janji 2 minggu aku bagi dekat hampa 16%. Mana boleh, meniaga bukan tentu tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun untung, tak boleh tentu. Orang meniaga ni ada hari untung, ada hari rugi. Bila kena tangkap, keset lagu sikit. Ya. Bila lepas keluar ni, mesti ramai lagi. Dia tak tentu. Benda ni dia fluctuate. Dia tak tentu. Bulan depan mai korang boleh sikit. Pasal apa? Dia kata tengok tak ada lebang-lebang pun. Tak yafi dah. Bulan depan tak yafi dah. Kalau itu tujuan kita mai, jadi tak ada apa. Malam ni boleh yang tu lah. Kita kena set balik, perbetul balik, buat alignment balik, apa semua tuning buat balik. Pasal kita ni kerana Allah. Kita main ni sebab kita nak ambil sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu mampu mengubah sesuatu yang tidak baik yang ada pada diri kita. Tak banyak sikit kita boleh mencedok satu pengajaran, satu pengalaman dan sebagainya untuk kebaikan kita. Kalau itu matlamat kita, Allah akan pasti memberikan kebaikan pada kita. Dia macam tu. Dia duduk main masjid, duduk mengaji, duduk apa elok dah dengar kata RM70,000 juga. Nampak? Lepas ni kalau ada pula apa daripada kulim dia pergi buka di Banak Bau pula berkata tak pernah serik. Mereka kata macam Pak Mantelo kot. Ada yang ni kemas, yang ni tak. Ada, mereka kata kalau tak macam Pak Mantelo, macam Sungai Ulang. Ada. Sungai Ulang pun dah, Pak Mantelo pun dah. Yang ni okey be. KO. Kan? Dia main pula pun nama lagu duk bunyi Arab-Arab pula sikit. Lagi takkanlah. Haduk kita dengar ceramah duduk depan sekali, masuk mula sekali. Pasal apa? Pasal company nama Arab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saja kita sebut benda ni. Pasal apa? Seorang Melayu kita ni hingga duduk terkena, lepas itu terkena, tak tahu berapa kali lagi nak terkena. Sedangkan Nabi SAW kata orang Islam, orang yang beriman ini la yadkhulu fi juhri dhabbil marratain. Nabi kata kalau orang ni Islam, kalau orang ni beriman, dia tak akan jatuh lubang bewak 2 kali. Dia kena sekali, dia akan ingat sampai mati. Dia tak akan kena, lepas tu kena lagi, lepas tu kena lagi. Orang Islam, orang beriman tidak sepatutnya jadi macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hangguk sajalah nak buat apa dah. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang duk tanya saya banyak kali dah bab ni dulu ni. Duk tanya banyak kali dah masjid, duk tanya sini. Dan kita pun duk jawab dah. Dalam duk jawab dah tu, kawah duk dengar dah tu tipu juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah itu ceritanya. Baik, tahu mana tadi ni. Ya. Baik, yang ketiga, Nabi SAW menasihatkan Abu Zar, dia kata wala hasabaka husnil khuluq. Maksudnya dan tiada kemuliaan turun-temurun daripada tok nenek dan tiada kemegahan lebih daripadanya seperti mana eloknya perangai. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW kata kemuliaan seseorang itu tidak dilihat daripada tok nenek dia. Walaupun tok dia dulu orang hebat-hebat, walaupun pak dia dulu orang hebat-hebat, tapi kalau dia karut-karut. Maksud dia begitu. Dia tak boleh tumpang siapa-siapa punya nama. Hak hebat tu dia dengan Tuhan dia. Kita nak hidup tuai nama dia tak boleh. Melainkan kita buat lagu macam mana dia juga. Maka kita dinilai sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran pun jelas tentang benda ni. Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Dia kira macam tu.
Bukan kerana keturunan, bukan kerana duit ringgit, bukan kerana latar belakang keluarga dan sebagainya. Semua tak diambil kira. Yang penting apa dia? Yang penting kemuliaan dilihat. Kalau sekiranya kamu ada akhlak yang terpuji, maka kamu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah elok perangai itu sampai ia kepada derajat orang yang semayang dan orang yang puasa. Demikianlah tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min shay'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluq. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Darda radhiyallahu anhu. Katanya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada sesuatu yang diletakkan di dalam timbangan lebih berat daripada elok perangai, yakni akhlak yang terpuji. Nabi kata, di antara benda yang betul-betul membantu kita berat amal kebaikan ialah akhlak yang terpuji. Semayang, puasa dan sebagainya juga membantu. Tetapi akhlak ni bila timbang masuk aja, berat pula kebaikan. Nabi SAW kata begitu. Kata Nabi lagi, wa inna sahib husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibi saum was salat. Maksudnya, dan bahawasanya orang yang elok perangai itu boleh sampai ia dengan sebab elok perangai akan derajat orang yang puasa siang hari dan sembahyang pada malam hari. Itu dia tuan-tuan. Perangai baik, akhlak kita baik. Kerana akhlak baik ni, kita ni seumpama orang yang pada sebelah siangnya puasa dan sebelah malamnya sembahyang malam. Boleh ke tuan-tuan nak buat macam tu? Siang puasa sampai maghrib baru buka puasa dan sebagainya. Lepas tu semayang apa, habis semayang Isya, tidur saat malam ni isi dengan semayang malam. Boleh ke buat macam tu? Duduk dalam lokap boleh? Bila keluar dia relax balik. Duduk dalam boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia betul. Betul, kita rasa, kita boleh rasa. Kita duduk di rumah kita ni berat. Bukan tak boleh buat, boleh buat, tapi dia punya duk rentak tu kuat. Kan? Nak bangkit tu habis kuat bangkit. Tahajud 2 rakaat, witir habis. Kau nak buat lain-lain lagi apa semua, dia tak boleh pilih. Gagah bangkit yang pasal apa, jaga. Aku duk abang kawan sobat aku tak buat. Dia bangkit juga. Buat. Tentunya. Tak kuat. Tak cukup kuat. Power tu, power tu tak ada. Kan? Kita boleh rasa benda tu. Kita sendiri boleh. Allah tarbiyah kita. Allah bagi kita reti. Allah didik kita. Tu dia. Baru hang tahu. Beratnya kita duk habang ke orang kata benda ni kita kena buat. Kita tak boleh buat setiap malam. Seminggu sekali kita kena buat. Tak boleh sebulan sekali kita kena buat. Tapi nak buat tu berat. Kita boleh buat. Tapi buat tu berat. Nak boleh lepas 3 rongkai syaitan ni bukan senang. Tuan-tuan, Nabi SAW kata manusia ni tidur aja 3 ikatan ada di badan dia. Ikatan yang pertama akan terongkai apabila dia jaga di tengah malam. Dia jaga, Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan ikatan syaitan ni terongkai. Dia bangkit pergi berwuduk. Dia wuduk aja, ikatan yang kedua terongkai. Dia pergi berdiri atas tikar semayang, Allahu Akbar, terongkai 3 ikatan. Nak rongkai 3 tu bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Dah terongkai dah 1, dia balik 3 lagi. Tak boleh bangkit. Terongkai 1 je. Jaga je. Jaga tu terongkai 1. Teringat pula ni. 1 dah terongkai ni. Dalam tu ingat 1 terongkai, dia ikat pula lagi sekali. Tak boleh bangkit dah sampai pagi. Kan? Nak boleh bangkit semayang malam ni bukan senang. Tapi bila kita dah biasa dah, kita dah sampai satu peringkat, kita dah jadi satu kebiasaan dah bangkit malam, dia tak jadi berat dah. Sama macam tuan-tuan. Macam tuan-tuan semayang fardu, kemudian sunat rawatib. Kalau tuan-tuan satu orang yang selalu buat sunat rawatib, tak jadi satu berat pada tuan-tuan. Ada orang, dia bila semayang di masjid aja, dia buat rawatib ni. Tapi bila dia semayang di rumah, dia tak boleh buat rawatib. Dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Kalau semayang di masjid, otomatik dia buat. Bukan nak tunjuk ke orang tak, tapi dia otomatik dia boleh buat. Dia ringan nak buat. Habis semayang Isya sekali, Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Habis semua apa? Habis selesai doa, dia bangkit tu terus Allahu Akbar, bang dia 2 rakaat. Dia ringan nak buat di masjid. Tapi kalau dia balik, kalau dia semayang di rumah dia semayang zuhur di rumah dia nak buat qabliyah zuhur, dia nak buat ba'diyah zuhur, dia tak boleh buat. Dia ambil ayat semayang tu, Allahu Akbar, zuhur 4 rakaat. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir apa kali lebih kurang sikit, doa habis semua, dia lagu nak ambil sejadah lempang. Dia ringan nak ambil sejadah tu, bukan ringan nak semayang bang dia. Nampak? Tapi kalau tuan-tuan paksa diri, paksa juga, kok mana apa aku kena buat, pesan pula dekat bini, pesan dekat bini kita, kalau aku tak buat, hang sebut, insyaAllah itu betul ni. Pesan dekat dia, kalau hang nampak aku habis semayang tak tahu lagu nak lipat sejadah, hang sebut, bang dia tak buat kan. Bila dia sebut, kong-kong nak jaga ayat misal kita ni. Allahu Akbar, semayang Allah. Tak apalah peringkat awal tu pasal apa? Pasal bini sebut, kita nak tunjuk, kita pun nak buat. Tak apa. Tapi lama kelamaan, bila benda ni kita duk buat, dia dah jadi satu kebiasaan, tak jadi susah buat dah. Sama macam orang puasa sunat. Kalau sudah menjadi kebiasaan, tak ada susah tak mana. Tak ada apa puasa, tak ada apa. Tentu maghrib buka puasa. Tak satu susah apa. Kalau orang yang tak biasa, dia nak puasa hari ni Allah, petang ni, macam bulan puasa tu, bicari nak buka puasa apa. Dia jadi susah. Nak buat ibadat dia jadi susah. Benda ni Allah bisa, tegal biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Saya bagi tahu tuan-tuan betul-betul. Kita hubungan dengan Tuhan kena jaga tuan-tuan. Kena jaga. So kita tak tahu bila masa yang kita betul-betul nak harap Tuhan tolong kita. Saya tak tahu. Kita akan jumpa keadaan tu. Kita akan jumpa. Sama ada Allah test kita dalam bentuk anak sakit, berubat merasa tak mau nak baik, masa tu kita betul-betul harap Tuhan saja yang boleh bagi baik. Kawan kita seorang baru ni di Kulim, sahabat kita, engineer, duduk sakit, pergi hospital cek, doktor suspek kata ada tumor, ketumbuhan. Operate cari tak ada. Lagu duk katuk balik, jahit balik. Oh, karut macam tu. Karut. Belah-belah dah. Suspect. Operate. Tak ada. Boleh silap. Katuk balik. Silap dah. Yang belah dah pun ni apa tu. Tapi memang sakit. Tapi tak tahu apa sakit. Doktor pun dengan ilmunya yang terhad, badan makin kurus. Makan selera semua tak ada. Cengkung, biji-biji mata semua masuk ke dalam kurus. Dia punya kurus ni sampai rentak badan jadi bongkok. Tak tahu dah nak buat macam mana, tak tahu dah. Pergi berobat ni sampai ke peringkat hasiring pun pergi habis dah. Sampai peringkat suruh cari ayam putih sembelih darah, pergi percik tang mana kau buat dah. Sampai satu peringkat dia rasa helpless. Rasa tak ada siapa tak boleh tolong aku ni. Dia pun dah jadi nak kata putus asa pun taklah sampai putus asa, tapi rasa helpless lah. Siapa nak boleh tolong aku ni? Teringat Tuhan ada, dia kata. Tuhan ada. Tuhan boleh tolong aku. Buang semua ni, semua aku tak mau dah semua ni. Aku dah try dah, ikhtiar dah, cara hospital, cara macam-macam ni. Semua dah try dah, semua tak mau tolak. Tapi lah ni pun nak minta kat Tuhan. Ya Allah, bagilah dekat aku kesihatan. Minta betul-betul. Dia baik gitu aja tuan-tuan. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik gitu aja. Allahu Akbar. Dia kata syukur pada Allah, tak tahu nak apa. Tuan-tuan, Allah ada tuan-tuan. Allah ada. Allah boleh nak tolong kita ni. Tak siapa, 1000 orang main halang pun Allah nak tolong, Allah tolong. 1000 orang macam tak ada apa. Ni yang orang tua-tua duk mengajar pakai tauhid ni. Yang ni lah ni. Nak abang yang ni. Nak abang kata Allah tu ada dan dia tempat kita nak minta tolong. Duk baca dalam Fatihah dalam semayang ni tiap-tiap hari. 17 rakaat, 17 kali duk baca Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau aku sembah dan kepada Engkau aku minta tolong. Tiba-tiba bila mai dalam keadaan tertentu, Allah test kita, kita terlupa kata Allah tu ada. Allah boleh tolong kita.
Buang semua ni, semua buang pergi tepi. Lah ni aku kira aku dengan Tuhan. Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Macam mana jalan kamu nak tolong, kamu tolong. Ya Allah, tolong aku. Bulat hati kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah pasti mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni miracle. Benda ajaib. Benda yang Allah boleh buat. Walaupun benda tu manusia tak boleh fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang menjaga akhlaknya yang terpuji ini, dia jaga akhlak dia, kontrol, pastikan dia sentiasa dalam keadaan berakhlak baik dan sebagainya. Dia kata maka orang yang elok perangai ini, darjat dia ni sama dengan darjat orang yang siang hari puasa, malam hari penuh dengan sembahyang malam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk, elok perangai itu satu daripadanya ialah tidak marah. Di antara tanda-tanda orang tu akhlak benda yang timpa kepada dia dan dia boleh jaga tidak marah. Yang marah itu boleh merosakkan diri dia. Wallahu a'lam.